di mana kerap kali apabila disebut tahun hijrah ini kita mengaitkan tahun ini dengan tahun Islam. Manakala tahun Masihi, tak tahulah kita nak kata tahun tak Islam ke ataupun tidak tu, wallahu alam. Dan sering kali juga kita menyebut ini bulan Islam, ini tahun Islam. Bagaimanakah kita melihat kedua-dua kategori yang kita sebutkan tadi daripada perspektif Al-Quranul Karim? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Nazir Masjid, dihormati ahli jawatan kuasa, para pegawai masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan ke hadrat Allah dapat kita bertemu menunaikan kewajipan sebagai orang Islam. Semayang maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita istiqamah dalam melakukan amal kebajikan ini sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, hari ini hari yang pertama dalam tahun Hijrah, tahun 1444 Hijrah, 1 Muharram. InsyaAllah pada malam ni saya akan membincangkan tentang tahun. Kaitan antara tahun Hijrah dengan tahun Masihi. Di mana kerap kali apabila disebut tahun Hijrah ini kita mengaitkan tahun ini dengan tahun Islam. Manakala tahun Masihi, tak tahulah kita nak kata tahun tak Islam ke ataupun tidak tu, wallahu alam. Dan sering kali juga kita menyebut ini bulan Islam, ini tahun Islam. Bagaimanakah kita melihat kedua-dua kategori yang kita sebutkan tadi daripada perspektif Al-Quranul Karim? Di mana Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Yunus, ayat yang kelima, Allah Ta'ala berfirman, Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Allah Ta'ala menjadikan matahari sebagai cahaya yang terang menerang. Wal qamara nur, dan bulan sebagai nur, cahaya. Wa qaddarahu manazil. Allah Ta'ala menetapkan kepada bulan itu tempat turunnya. Lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya dengan demikian itu kamu tahu bilangan tahun dan kamu membuat hisab, kira-kira. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah Ta'ala tidak menjadikan bulan, matahari itu sia-sia. Yufassilul ayati liqaumi yadhakkarun. Allah Ta'ala memperincikan tanda-tanda itu kepada mereka yang mengingatinya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan tentang matahari, sifatnya yang dikaitkan dengan diya.
Kita tahu bahawa matahari adalah satu bola api yang cahayanya memang membawa satu sistem suria yang menerangi seluruh alam di alam angkasa. Manakala bulan, cahaya bulan dia mengambil cahaya daripada matahari dan bulan tidak mengeluarkan cahayanya sendiri. Itu yang kita belajar daripada perspektif sains ataupun ilmu astronomi. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebutkan, membezakan di antara dua perkara itu. Yang pertama, matahari diistilahkan diya, benda yang memberikan cahaya yang terang menerang. Nur, cahaya juga. Tetapi cahaya nur itu cahaya yang diperoleh daripada cahaya matahari. Sebab itu orang Arab, kalau dia sebut cantik, dia tak sebut cantik bagaikan matahari. Sebab matahari ni cahaya dia menyakitkan mata. Bila sebut cahaya matahari, kita tak boleh nak tengok matahari secara direct. Kerana cahayanya kuat berbanding dengan bulan. Sebab itu diumpamakan Rasul, diumpamakan orang cantik, diumpamakan dalam bahasa Arab, diumpamakan dengan bulan. Engkau bagaikan rembulan, bagaikan bulan. Kerana bulan ni cantik dan kita rasa selesa melihat cahaya bulan itu. Apabila dikaitkan dengan tahun seperti mana yang terdapat dalam ayat ini, lita'lamu adada sinina wal hisab, supaya kamu tahu bilangan tahun. Perkiraan tahun ini tuan-tuan berasaskan kepada sama ada matahari ataupun bulan. Di mana tahun hijrah, tahun berasaskan kepada bulan mengelilingi bumi, dan tahun Masihi, tahun yang berasaskan matahari, bumi mengelilingi matahari. Kedua-dua bulan dan matahari ini adalah makhluk Allah yang Allah Ta'ala cipta untuk semua manusia. Orang Islam dan juga orang bukan Islam. Seperti mana angin, seperti mana sungai, seperti mana laut, seperti mana udara dan segala alam nature ini Allah Ta'ala jadikan untuk manusia. Seluruhnya tanpa mengira Islam ataupun tidak Islam. Apabila tahun kita ini diasaskan kepada matahari ataupun diasaskan kepada bulan, maka dengan maksudnya pengiraan itu berasaskan kepada alam semula jadi yang Allah Ta'ala ciptakan. Mungkin nama sahaja yang mungkin menimbulkan isu ataupun nama bulan itu yang mungkin menimbulkan isu. Tetapi asasnya ialah kedua-dua ini berasaskan kepada alam semula jadi yang Allah Ta'ala cipta. Yang kita guna. Sama ada kita guna tahun berasaskan matahari ataupun tahun berasaskan kepada bulan. Terpulang kepada kita untuk menggunakan mana yang kita rasa sesuai dengan kita dan kita boleh menggunakannya secara konsisten. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita lihat tahun hijrah ini pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sedia maklum orang pada zaman baginda tidak mengambil berat tentang soal tahun. Sehingga tiada suatu pengiraan tahun secara turutan. Walaupun setiap tahun itu ada nama-namanya yang tersendiri. Tahun pertama, tahun kedua, tahun-tahun itu ada namanya yang digelar namanya. Sebagaimana contohnya tahun gajah. Tahun yang kedua hijrah dipanggil dengan tahun izin berperang. Tahun taraduf, dan tahun-tahun ini ada digelar-gelar tetapi tidak ada pengiraan secara turutan. Kalau nak diikutkan gelar, susah sebenarnya nak ikut gelar ni.
Tahun 1 nak tahun apa, tahun 2 tahun apa, susah. Kalau banyak tahun tu, kalau 100 tahun tu satu, susah nak ingat. Bererti zaman mereka tidaklah mengambil perhatian tentang soal pengiraan tahun, tetapi mereka mempunyai bulan. Perkiraan bulan ini Muharram, Safar dan seterusnya itu bukanlah baru berada pada zaman Rasulullah. Dia telah pun ada zaman jahiliah lagi. Dengan kata lain, kalau kita nak kata tahun-tahun Islam ni, bulan-bulan itu diasaskan sebelum daripada kedatangan dan kebangkitan Rasul. Manakala kewujudan tahun itu sendiri bukan berada pada zaman Rasulullah, tetapi berada pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada zaman Sayyidina Umar, ketika mana negara Islam semakin meluas, pada zaman Sayyidina Umar ini terdapat banyak pembaharuan pada zaman dia. Kerana zaman dia Islam meluas, maka banyaklah usaha-usaha yang dibuat seperti mana mewujudkan tahun, mewujudkan sistem pos dan lain-lain lagi lah. Yang sehingga ada buku tebal ni yang menjelaskan aulawiyat ataupun perkara-perkara utama yang telah dicipta pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Walau bagaimanapun tak salah untuk kita mengatakan bahawa ini tahun hijrah kerana pengasas tahun ini ataupun perbincangan di kalangan para sahabat memikirkan waktu yang paling sesuai untuk diletakkan awal tahun itu, mereka mengaitkannya dengan peristiwa yang besar dalam Islam, peristiwa hijrah. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, kita perlu jelas bahawa hijrah Nabi ini bukanlah berlaku pada bulan Muharram. Bila kita bincang tahun hijrah, Nabi berhijrah pada bulan Muharram. Tak, Nabi berhijrah pada bulan apa, tuan-tuan? Pada akhir bulan Safar. Dalam 27, 28 gitulah Nabi berhijrah. Dan sampai ke Madinah pada bulan Rabiul Awal. Dia tidak berhijrah pada 1 Muharram ataupun bulan Muharram. Begitu Ustaz, kenapa nak dikaitkan dengan hijrah? Orang menyambut bulan hijrah ni sepatutnya hijrah pada bulan Rabiul Awal lah. Sebab Nabi berhijrah pada bulan Rabiul Awal. Dinamakan hijrah itu bukan sebab berlakunya hijrah pada bulan itu, tetapi kerana tahun itu dikaitkan dan diasaskan awalnya, permulaannya dengan tahun ketika mana Rasulullah berhijrah, bukan pada bulan Rasulullah berhijrah. Tak ada masalah kan, kita nak sambut hijrah pada bila-bila masa, tak ada masalah. Nak bagi anugerah pun tak ada masalah. Cuma kita faham bahawa bagaimana peristiwa itu berlaku bukan pada bulan Muharram tapi pada bulan Safar, dan kita mengaitkan tahun itu bukan disebabkan bulannya, tetapi disebabkan mula diasaskan tahun hijrah itu pada tahun ketika mana Rasulullah mula berhijrah, bukan pada ketika mana Rasul berhijrah pada bulan berkenaan. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW berhijrah memang daripada awal lagi. Daripada bulan Muharram dah berhijrah. Kan? Perintah hijrah tu telah pun bermula, dan Rasulullah sendiri berhijrah pada mula berhijrah pada bulan Safar. Yang kedua, tuan-tuan, bila kita kaitkan tahun ini dengan ayat yang saya bacakan tadi, kita melihat pula tahun Masihi. Di mana tahun Masihi ini tahun yang dikaitkan dengan Nabi Isa alaihi salam. Al-Masih, Masihi itu Al-Masih, Nabi Isa. Antara sifat ataupun gelaran yang dikaitkan dengan Nabi Isa ialah Al-Masih, Isa Al-Masih. Kenapa Nabi Isa Al-Masih? Kerana Nabi Isa ini mempunyai mukjizat-mukjizat yang
apabila Nabi Isa menyapu, boleh mengubati orang yang mempunyai penyakit-penyakit, disembuhkan penyakit berkenaan, maka Nabi Isa ini digelar sebagai Al-Masih. Masih ni maksudnya menyapu. Masaha, kata dasarnya masaha ni sapu. Ataupun kalau orang panggil pemadam, pemadam papan hitam tu, papan putih tu, memsahah, penyapu, sapu. Kalau tangan kita sakit, sapu, usap. Mukjizat Nabi Isa sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran, wa ubri'ul akmaha wal abrasa, aku boleh, kata Nabi Isa, menyembuhkan penyakit orang buta, sapu sembuh. Orang buta sapu mata boleh celik. Wal abrasa, dan boleh orang sakit kulit, sakit apa, sapu, sakit sopak, sapu, hilang sakit. Wa uhyil mauta biiznillah, dan aku boleh menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Hebat Nabi Isa. Kan? Wa unabbiukum bima tadakhiruna fi buyutikum, aku boleh bagi tahu makanan apa ataupun apa-apa yang kamu simpan dalam rumah. Tuan-tuan ada simpan makan, simpan apa-apa dalam rumah, dia boleh cerita, Nabi Isa boleh cerita. Kenapa mukjizat Nabi Isa itu dengan sifatnya begitu, Al-Masih ini? Kerana biasanya mukjizat Rasul dia akan sepadan dengan cabaran yang ditentang oleh kaumnya. Seperti mana Nabi Musa AS. Nabi Musa ini kita tahu dengan mukjizat tongkatnya yang boleh mengalahkan Fir'aun dan ahli sihir. Datang Nabi Isa dengan tongkat, mengalahkan semua ahli sihir. Kerana mukjizat Rasul biasanya mempunyai kaitan dengan cabaran yang dihadapi oleh baginda Rasul yang sezaman dengannya. Ini mungkin bererti, tuan-tuan, yang cabaran kepada Nabi Isa itu yang sezaman dengannya ialah dunia perubatan dan barangkali dunia bomoh lah kot pada masa itu. Mereka mungkin boleh untuk menyembuhkan, boleh menggunakan jin-jin dan sebagainya untuk menyembuhkan penyakit, menggunakan ubat-ubatan. Nabi Isa menggunakan mukjizatnya, boleh menyembuhkan orang sakit mata, boleh celik. Hebat. Susah nak bagi, kalau orang buta celik ni bukan senang. Kan? Sakit kulit, boleh sembuh sakit kulit pun bukan senang. Apatah lagi, boleh menghidupkan orang mati. Oh, sangat hebat. Mukjizat yang ada pada Nabi Isa yang mengalahkan orang yang penjahat ataupun kaumnya yang mempunyai kehebatan itu, tetapi dikalahkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ni, tuan-tuan, Rasul yang wajib kita percaya ke ataupun tidak? Nabi Isa salah seorang daripada 25 orang Rasul. Kita wajib percaya ke tidak? Wajib kita percaya. Ustaz, dia ni orang Kristian, dia kaitkan dengan Kristian. Tak. Orang Kristian nak dakwa apa tu terpulanglah kepada mereka, apa kita nak menghalangnya. Kan? Nabi Isa salah seorang daripada Rasul yang wajib kita percaya. Dan kita mengimani kerasulannya seperti mana Rasul-Rasul yang lain. Cumanya syariat yang kita pegang ialah syariat Nabi kita Muhammad. Kerasulannya Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi-Nabi dan 24 orang Rasul yang sebelum Nabi kita Muhammad, kita wajib percaya. So kalau tahun itu dikaitkan dengan Nabi Isa, dan Nabi Isa adalah Rasul yang wajib kita percaya, apakah kita mengatakan bahawa itu tahun yang bukan Islam? Nabi Isa adalah Rasul yang wajib kita percaya, yang wajib kita imani, kerasulan baginda. Dan inilah kita
meyakini bahawa Rasul Nabi Isa ini adalah salah seorang daripada Rasul yang wajib kita imani, yang wajib kita percaya, dan mempunyai mukjizat-mukjizat yang hebat. Namun kita sedia maklum bahawa bagaimana orang pengikut-pengikutnya yang selepas itu telah pun menyelewengkan ajaran Nabi Isa alaihi salam sehinggalah menimbulkan agama Kristian yang wujud pada hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya bincang lanjut tentang kaitan Nabi Isa ini dengan agama Kristian, kita sebagaimana yang disebutkan tadi telah menyebutkan bahawa kaitan antara bulan dan matahari dengan sistem pengiraan dan juga tahun. Zaman yang menentukan dan membincangkan tentang hari-hari ini, tuan-tuan, ialah zaman dulu-dulu lagi yang disebut sebagai zaman Babylon di Mesopotamia dulu. Mereka telah pun membincangkan tentang tahun, mengira tahun, dan mengaitkan tahun dan membilang kiraan tahun ini. Dah lama dah mereka mempunyai kiraan tahun ini, zaman Babylon. Dan mereka menetapkan bahawa tahun-tahun ini mempunyai 365 hari. Bilangan pusingan tahun ini. Tahun ini, tuan-tuan, kalau kita tengok, dia berasaskan bumi mengelilingi matahari. Sebenarnya tahun ini di sisi Allah Ta'ala tak sama dengan tahun kita. Barangkali planet lain mempunyai kiraan tahun yang tak sama dengan tahun kita. Kita bumi mengelilingi matahari. Mungkin ada planet lain yang dia punya kelilingnya itu, dia berputar mengelilingi matahari mungkin lebih lama daripada bumi mengelilingi matahari. Sama ada makin jauh ataupun planet yang makin dekat, dia punya pusingannya itu mungkin tahunnya itu lebih cepat berbanding dengan bumi. Kan? Tapi wallahu a'lam sejauh mana kelajuannya. Kerana kelajuan kita bumi ini berputar sekitar dalam 1200 km sejam. Bumi ini berputar 1200 km sejam. Tapi kita tak sedar kan. Air ni pun tak bergerak ni. Bukan sekadar berputar, tetapi dia juga berpusing. Dengan kelajuan 101 ataupun 103 ribu kilometer sejam. Sebab orang kira dia punya jarak, dia punya apa, dia punya pengiraan tu dapat 100,000 kilometer sejam. Bukannya 100 kilometer sejam, bukan 100,000 kilometer sejam. Kita bawa kereta kan 100, 120, habis-habis pun kita bawa 160 lah kot. Kan 200 ni kira laju lah sangat-sangat dah. Kan 140, 50 gitulah kot. Kan kelajuan bumi berpusing ni seperti mana kapal terbang. Kapal terbang commercial flight ni kelajuannya lebih kurang 1,200 km sejam kelajuan. Tapi mungkin kita tak terasalah dengan kelajuan itu. Disebabkan oleh kita ditarik dengan tarikan graviti. Sebab itu kalau ikutkan tarikan graviti ni, tuan-tuan, berat kita di bumi mungkin berbeza kalau kita berada di planet yang lain. Kerana tarikan kita di bumi tak sama dengan tarikan kita di luar ataupun di planet yang lain. Berat-berat kita ni sebenarnya diukur dengan kedudukan dan kekuatan tarikan ke pusat bumi. Itu kita panggil dengan tarikan bumi itu, graviti bumi itulah yang mengukur keupayaan ataupun berat kita ni, tuan-tuan. Berat kita, kalau berat saya lebih kurang dalam 70. Kalau planet lain, wallahualam, mungkinlah berat saya 20, barangkali gitulah umpamanya. Wallahualam, ini adalah
kehebatan Allah Ta'ala dalam menjadikan, sebab itu disebutkan dalam Al-Quran, inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu. Inna yawman 'inda rabbika, sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu, ka'alfi sanatim mimma ta'udun, seperti mana 100,000 tahun yang kamu bilang. Kata Allah Ta'ala, hari bumi dengan hari lain di akhirat nanti tak sama. Kerana hari di bumi ini berasaskan kepada perkiraan bumi yang berpusing dan bumi yang mengelilingi matahari. Planet lain kira harinya lain. Syurga neraka esok kira harinya lain. Kenapa? Kerana perkiraan bumi ni tak sama dengan perkiraan mereka. Allah Ta'ala sebut, inna yawman 'inda rabbika, satu hari di sisi Tuhanmu, ka'alfi sanatim mimma ta'udun, seperti mana 100,000 tahun yang kamu bilang. Ini bererti, tuan-tuan, kiraan tahun ini kan, di sisi Allah Ta'ala jauh lebih berganda-gandanya dengan sisi kita. Ada satu hadis yang disebutkan dalam Sunan Tirmizi, kalau tak silap saya, Sunan Tirmizi, disebutkan ma bainan nafkhatain arba'ina sanah. Di antara dua tiupan sangkakala ni tak ada lain lah, tuan-tuan, kira hari kiamat lah kan. Tak ada pula orang nama siapa, nama Ahmad Sangka, tak ada. Nama siapa, sangkakala, tak ada. Sangkakala ni biasanya kan di akhirat nanti. Ma bainan nafkhatain, di antara dua tiupan sangkakala. Tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua 40 tahun. Arba'ina sana, 40 tahun. Kalau 40 tahun dunia tu pun dah lama, kalaulah 40 tahun kiraan akhirat dibanding dengan dunia ini, satu hari akhirat bersamaan 100,000 tahun, tak tahulah berapa lama kita akan berada menunggu tiupan yang kedua. Kerana tiupan yang pertama manusia dibangkitkan, manusia dunia akan dihancurkan, dan tiupan yang kedua manusia akan dibangkitkan. Di antara jaraknya 40 tahun. Dengan kata lain, perkiraan hari ini sesuatu yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang di akhirat nanti lama masanya, dan dunia ini sangatlah sekejap masanya dengan masa yang ada di akhirat nanti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitu juga bila kita kaitkan dengan masa ini sebagai hisab, sebagai pengiraan, di mana manusia mengira tahun, mengira bulan, mengira jam, saat dan sebagainya berasaskan kepada pergerakan siang dan malam. Siang dan malam ini adalah berkait dengan matahari. Bila kita membelakang matahari, kita menjadi malam. Bila kita berhadap matahari, kita menjadi siang. Dan kedua-dua ni dikaitkan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan siang dan malam. Maka di atas siang dan malam itulah, peredaran malam itulah, disebutkan dalam Al-Quran, kita membuat kiraan. Maka manusia membuat jam. Maka manusia membuat kiraan. Yang pertama membuat masa, kiraan jam ini ialah zaman orang Mesir kuno membuat jam. Meletakkan satu tiang yang tinggi, dan mereka mengukur berasaskan kepada cahaya matahari. Dan juga dia punya dia punya bayang matahari berkenaan. Ini disebutkan dalam Al-Quran, dan kita pun membuat masa. Mungkin dah ada tuan-tuan terfikir di antara masa ini, kenapa masa kita 60, kenapa tak bagi dengan 100? Kenapa 1 jam 60 minit, kenapa tak 1 jam 100 minit? Kan mudah, 100 jam 100 minit, 1 jam 100 minit, kenapa 60 pula? Kiraan 60 ni tuan-tuan, kerana
Angka 60 ini mempunyai keupayaan apabila dibahagikan dengan bahagi 2, bahagi 3, bahagi 4, bahagi 5, bahagi 6, bahagi seterusnya ini, dia boleh menghasilkan nombor yang bundar lebih banyak berbanding dengan nombor-nombor dan angka yang lain. Kalau dibahagi dengan 100, kan, dia akan dapat sedikit bilangan yang bundar berbanding dengan bilangan 60. Tuan-tuan boleh kira bahagi, cubalah bahagi 60 bahagi 2, 60 bahagi 3, 60 bahagi 4, 60 bahagi 5, 60 bahagi 6. Semua kalau kita kira, kita akan dapat nombor yang bulat. Tapi kalau 100 bahagi 2 boleh, 100 bahagi 3, kan, dia akan ada perpuluhan-perpuluhan itu. Jadi atas antara sebab itulah maka 60 itu dijadikan asas kepada pengiraan minit dan juga pengiraan saat. Semua ini juga berkait dengan matahari. Sebagaimana yang disebutkan tadi, Allah Ta'ala menjadikan matahari dan bulan adalah untuk manusia umumnya, tanpa mengira orang Islam ke, orang tak Islam ke. Cumanya semua manusia ini dituntut untuk meyakini Allah Ta'ala sebagai pencipta kepada sistem alam matahari dan sistem suria yang ada pada hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak sambung sikit tadi yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. Di mana Nabi Isa ini disebut sebagai Al-Masih. Dan juga dalam bahasa Yunani, Nabi Isa Al-Masih ni dinamakan ataupun diambil daripada perkataan Mesiah. Mesiah ni antara maksudnya penyelamat. Nabi Isa ni adalah penyelamat. Penyelamat kepada apa? Penyelamat kepada dosa-dosa manusia. Yang dalam bahasa Inggeris disebut sebagai Christ. Kristian itu. Kerana Nabi Isa adalah penyelamat. Macam mana Nabi Isa boleh menjadi penyelamat? Tuan-tuan, Nabi Isa ni diutuskan kepada orang Kristian ke diutuskan kepada orang Yahudi? Macam mana tuan-tuan? Diutuskan kepada orang Kristian ke diutuskan kepada orang Yahudi? Diutuskan kepada orang Rom. Nabi Isa diutuskan kepada orang Yahudi. Nabi Isa, dia punya susul galurnya daripada Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, dan diutuskan kepada orang Yahudi. Cuma orang Yahudi tidak menerimanya dan menyelewengkan ajarannya. Bermula dengan kisah Nabi Isa alaihissalam apabila lahir tanpa mempunyai bapa. Nabi Isa ni tuan-tuan antara bayi yang boleh berkata-kata pada waktu kecil. Wa yukallimun nasa fil mahdi. Dan Nabi Isa disebutkan Al-Quran, bayi boleh berkata-kata pada waktu kecil. Apa yang disebut anak Abdullah, aku adalah hamba Allah. Sebab orang menuduh Maryam dengan tuduhan yang bukan-bukan. Mana mungkin orang boleh lahir tanpa bapa? Bila anak dilahirkan, orang tuduh macam-macam. Maka ditanya budak, siapakah bapa kamu? Orang tuduh kepada budak tadi, dan budak dia bercakap, anak Abdullah, aku adalah hamba Allah Ta'ala. Bercakap-cakap pada waktu kecil. Semua orang menerima hakikat budak bercakap pada waktu kecil, dan ini disebutkan dalam Al-Quran. Ada 3 bayi tuan-tuan yang bercakap pada waktu kecil yang direkodkan. Yang pertama, bayi yang seorang ahli ibadat yang difitnah oleh orang dia ni disebut sebagai Jurej, beribadat. Mak dia datang, ringkas cerita, mak dia datang, dia terus beribadat. Mak dia panggil, dia tak jawab, dia tak nyaut, dia terus mayangnya.
Lalu mak dia marah, dia kata kamu nanti difitnah lah nanti. Lalu datang perempuan, menggoda dia, dia tak nak terima. Perempuan ini pergi berzina dengan orang lain. Kemudian bila lahir, dia kata ini anak Juraij. Satu kampung dia jaja. Orang kampung pukul Juraij ini. Pukul. Kan? Runtuh habis tempat ibadat dia. Dipanggil budak tadi. Siapa bapak kamu? Bapak aku, dia kata, penjaga penggembala kambing. Orang pun pakat terkejut. Bapak aku penggembala kambing, ar-ra'i. Jadi siasat betul. Lalu mereka minta maaf. Ni bayi yang boleh berkata-kata pada waktu kecil. Dan antaranya ialah bayi yang dikaitkan dengan kisah Masyitah. Apabila diminta untuk dihumbankan dalam api, maka bayi itu berkata, teruskan ibu engkau di atas jalan yang benar. Antara bayi yang bercakap pada waktu kecil ialah Nabi Isa AS yang disebutkan jelas dalam Al-Quranul Karim, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Apabila orang mendengar bayi boleh bercakap pada waktu kecil ini, Nabi Isa ni, semua orang terpaku dan hilang dakwaan-dakwaan dan tuduhan-tuduhan liar yang mengaitkan Maryam dengan penzinaan dan perlakuan yang jahat. Dan orang menerima hakikat Nabi Isa lahir tanpa bapa. Namun selepas daripada itu, tuan-tuan, selepas 30 tahun, 40 tahun selepas Nabi Isa diangkatkan ke langit, maka datanglah seorang yang jahat lah. Kalau baik, dia tak buat cerita yang buruk. Dia orang jahat yang namanya Paul. Dia buat cerita, dia kata Isa ini adalah anak Tuhan. Dia tak kata Maryam ni berzina, dia kata Isa ni anak Tuhan. Kenapa anak Tuhan? Kerana Tuhan datang untuk nak menebus dosa-dosa manusia. Apa dosa manusia? Dia tokok cerita lagi. Kerana dosa Adam yang makan buah larangan itu dosanya, maka Tuhan mengutuskan anaknya, iaitu Nabi Isa ini anaknya, untuk menembus dosanya. Sebab itu anaknya telah pun dipukul, diseksa dan dibunuh dan dipasung di atas salib itu. Maka Tuhan telah pun menyeksa dirinya dengan hasrat untuk menebus dosa-dosa manusia. Kenapa ini? Kerana Paul dia cuba untuk merasionalkan. Dia cuba merasionalkan kenapa lahir tanpa bapa. Semua orang maklum bayi ini lahir tanpa bapa dan berkata-kata pada waktu kecil. Semuanya bagaimana nak menjelaskan? Dia tambah cerita. Dia kata anak Tuhan. Dia tak kata Maryam berzina. Dia kata anak Tuhan. Pandai pula dia buat cerita. Kita syukur, tuan-tuan, alhamdulillah kita ada Al-Quran. Al-Quran everything bagi kita. Dia menjelaskan semua fundamental dalam agama kita, semua dicatat dalam Al-Quran. Cerita tentang anak Tuhan ini semua tak begitu jelas. Dalam catatan Bible ni tak begitu jelas dicatat. Dan kita alhamdulillah semua perkara-perkara asas dalam rukun iman, rukun Islam dan fundamental yang lain semua jelas disebutkan dalam Al-Quran. Dalam agama yang lain, tuan-tuan, apabila mereka tidak mempunyai kitab yang written, yang tertulis, yang bertulis, maka dia terdedah kepada penambah, kepada tokok tambah, penyelewengan dan juga pemalsuan. Ini yang membezakan di antara kita dengan agama yang lain dan kita sangat bersyukur dalam hal ini. Oleh kerana itu dalam kes Paul ni tadi, dia menambah-nambah cerita.
dia mengaitkan pula ni cerita Nabi Adam makan buah larangan. Saya pernah ada seorang approach waktu saya pergi ke Paris ada satu masa dululah. Duduk di tepi jalan tu ada seorang hamba Allah pendakwah Kristian datang jumpa bawa flyers. Ada Jesus apa saya lupa dah flyers berkaitan dengan Kristian lah. Saya nak tanya awak satu soalan. Jesus Christ dengan Nabi Adam alaihi salam ini lama masanya. Ribu-ribu tahun. Ribu-ribu tahun. Apabila Jesus Christ ini diutuskan lambat daripada Adam alaihi salam, patut nak tebus dosa ni pada zaman Nabi Adam lagi lah dah tebus. Buat apa nak sampai zaman Nabi Isa dah berapa ribu tahun? 20,000, 30,000 tahun ni. Saya kata apa nasib orang yang hidup di antara Nabi Isa, di antara Jesus dengan Adam, Moses, Solomon, zaman-zaman itu saya tanya orang masa itu tak dapat mercy, tak dapat rahmat daripada Tuhan, semua berdosa belaka lah. Sebab datang Nabi Isa sebagai penebus ni lambat. Udah dia tak dapat nak jawab. Saya rasa argumen saya tu tepatlah mengena pada orangnya, kerana kenapa tebus dosa lambat? Sepatutnya selepas Adam turun tebuslah dosa. Apa nak lambat-lambat pula? Lalu dia kata, wait a minute, give me your email. Saya bagi dia email. Kemudian lepas saya balik ke Malaysia, lepas 2 minggu dia balas email dalam bahasa Portugis. Mana saya faham dalam bahasa Portugis. Saya masuk terjemah dalam translate. Google pun tak begitu jelas apa maksud nak sebut, tak tahu. Ini nak cerita tentang kaitan lah sikit sebanyak di antara Nabi Isa alaihi salam dengan tahun Masihi yang kita bincangkan tadi. Kita bagi lalu azan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tentang Rasul-Rasul ini tuan-tuan, Nabi Isa alaihi salam Rasul yang wajib kita percaya, salah seorang daripada 25 orang Rasul. Walaupun ajaran yang dibawa oleh Rasul ini telah pun diselewengkan oleh pengikut-pengikutnya ataupun orang yang selepas daripada Rasul berkenaan. Dalam kes Nabi Isa ini tadi, seorang yang bernama Paul ini telah pun mula menyelewengkan ajarannya dan telah pun wujud 2 mazhab selepas itu di antara mereka yang menganggap Nabi Isa sebagai Rasul dan juga yang menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Terpecah 2 sekurang-kurangnya, walaupun ada yang mengatakan 3. Terdapat 2 aliran selepas daripada itu. Zaman Nabi Isa dan 100 tahun selepas daripada itu belum ada lagi yang kita namakan sekarang sebagai Kristian. Kerana Kristian wujud selepas tahun-tahun selepas 200-300 tahun selepas daripada itu. Kerana Nabi Isa alaihi salam diutuskan kepada orang Yahudi, dan akhirnya ajaran Nabi Isa diselewengkan dan seterusnya diambil penyelewengan itu oleh kerajaan Rom dan akhirnya wujudlah apa yang dinamakan sebagai agama Kristian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, fokus perbincangan kita pada malam ni berkaitan dengan tahun Hijrah dan tahun Masihi. Dan kedua-dua ini berasaskan kepada alam semula jadi yang Allah Ta'ala ciptakan. Berasaskan kepada ayat yang saya bacakan tadi. Wallazi ja'ala syamsa diya'a. Allah Ta'ala menjadikan matahari sebagai terang menerang. Bola api yang terang menerang. Dan bulan sebagai cahaya. Dan Allah Ta'ala menetapkan bulan itu tempat turunnya. Supaya kita tahu bilangan tahun dan juga membuat kiraan. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Sebagai mengakhiri kuliah pada malam ni, saya sukalah nak menyebutkan tentang hijrah ini. Kerana hijrah ini ialah persoalan keimanan. Hijrah bukan soal berubah menjadi orang kaya, berubah hidup menjadi orang yang berilmu, berubah hidup meningkatkan taraf hidup. Kerana sahabat Nabi SAW bila berhijrah daripada kaya jadi miskin. Hijrahnya para sahabat daripada seorang anak bangsawan berhijrah jadi anak orang yang sangat miskin. Bila mati tak cukup kain untuk ditutup jenazahnya. Sahabat-sahabat Nabi bila berhijrah dulu kaya, banyak duit. Bila berhijrah semua miskin, menjadi miskin selepas hijrah. Hijrah persoalan menjaga iman, menjaga agama. Sesuai pada zaman itu perlu hijrah. Kan? Mungkin keadaan zaman itu berbeza dan kita apapun dalam konteks hijrah ini perlu menjaga agama. Walaupun mungkin kita terpaksa berhabis masa, duit, tenaga dan sebagainya, kerana itulah perkara utama yang diberikan, amanah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Itulah semangat asas daripada hijrah. Namun bila kita membincangkan hijrah ni, kita boleh juga membincangkan hijrah dari sudut perubahan, perpindahan daripada satu tempat. Mengambil falsafah hijrah itu adalah berpindah daripada Mekah ke Madinah. Tetapi kita tidak lupa bahawa asas kepada hijrah itulah menjaga iman. Bukan berubah daripada miskin kepada kaya. Bukan berubah daripada menjadi orang yang bangsat, menjadi orang bangsawan, tidak. Kerana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bila berhijrah dulu kaya. Mus'ab bin Umair anak bangsawan, Subhai Ar-Rumi orang yang banyak harta, bila hijrah tinggalkan hartanya. Suhaib Ar-Rumi, Mus'ab bin Umair anak bangsawan, bila berpindah hijrah daripada Mekah jadi miskin, jadi orang yang pakaiannya bila saat kematian tak cukup untuk menutupi jenazahnya dan ditangisi. Sedih Rasulullah melihat jenazah Mus'ab bin Umair dan ditutup dengan daun-daun yang menutup kakinya. Itulah semangat hijrah yang dibawa oleh para sahabat dan kita menghayatinya pada masa kini dengan maksud menjaga agama walaupun apa posisi yang kita ada. Kan yang pentinglah bagaimana kita berusaha meningkatkan usaha memberikan kefahaman dan memperkasakan akidah umat Islam dan memastikan bahawa Islam dapat diamalkan dengan baik, dilaksanakan dengan sebaiknya di negara kita ini, insya-Allah. Wallahu alam, itu yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan pada malam ni. Yang baik datang daripada Allah Taala, kelemahan, kesalahan itu daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.